1212 pemimpin adil, politik stabil. 1212 kepimpinan berkualiti, negara dihormati. 1212 pemimpin berwibawa, negara sentosa. 1212 kestabilan politik, pembangkit kemajuan negara. Sudah ada orang bertamu, dilayan mesra bagaikan raja. Forum remaja menjana ilmu, bahasa didaulat, warisan terjaga. Selamat sejahtera, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Daripada saya, pengurusi Anda, kepada Anda, hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian. Bersama kita lagi dalam arena perdana Forum Remaja 2012. Aiman kata, Aiman tak kisah. Mawi kata, aduh Saleha, kami membawa maudun bicara yang berbunyi kestabilan politik, pembangkit kemajuan negara. Hadirin sekalian, apabila disebutkan politik, pastinya setiap lapisan masyarakat di Malaysia ataupun di negara-negara lain pasti akan mengetahui, oh iya, politik itu, oh iya, politik ini. Jadi, tidak termasuklah baik ya hadirin sekalian, tidak termasuk. Jadi, eloklah jika saya perkenalkan saudari-saudari kita yang di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya, si anggun, cantik dan bergaya. Dan di sebelah rusuk kanan saya, saudari Farisha binti Umar menyandang jawatan sebagai penolong ketua pengawas, menjadikan Nabi junjungan umat Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dalam kehidupan. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Dan di sebelah rusuk kiri saya, saudari Azira Amira, bukan calon-calon orangnya, menyandang jawatan sebagai pengerusi Kelab Sejarah. Apa kabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Dan di hujung sana, tinggi lampai orangnya, cantik bergaya, senyuman menggoda. Baru-baru ini, saudari ini baru saja dinobatkan sebagai oh iya, baru saya teringat, sebagai tokoh nilam 2012. Nampaknya saudara kita di sana seperti tersenyum-senyum kepada saudari kita di sini. Tidak mengapa saudara, selepas ini bolehlah berkenalan. Pak kata orang tua, tak kenal maka tak cinta, tetapi dah kenal menyampah pula. Tidak mengapalah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, apalah salahnya jika kita mulakan forum kita dengan bertanya kepada saudari Farisha binti Umar berkenaan definisi dan konsep politik, kestabilan politik itu sendiri. Silakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang saya hormati. Panel kita pada hari ini seterusnya, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Oh ya, baru saya perasan ya, muka saudari pengurusi majlis, muka panel kita serta hadirin hadirat nampak berseri-seri, seolah-olah tidak sabar untuk mendengarkan definisi saya pada hari ini. Jika kita mendengarkan sebentar tadi apa yang telah dikatakan oleh saudari pengerusi, tajuk kita pada hari ini berkisahkan tentang kestabilan politik, pembangkit kemajuan negara. Oleh itu, izinkan saya selaku panel pertama untuk mendefinisikan kestabilan politik itu sendiri. Hadirin-hadirat yang saya hormati ya, berdasarkan rujukan daripada laman Sesawang, dapatlah didefinisikan politik itu sebagai satu pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam sesebuah masyarakat yang antara lain merujuk kepada pembuatan keputusan khusus dalam sesebuah negara. Selain itu ya, jika hadirin serta panel merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pada muka surat 1522, stabil membawa maksud tidak turun naik, tidak berubah-ubah, mantap, kukuh serta tidak bergolak. Oleh itu ya, sidang hadirin yang saya hormati, dapatlah disimpulkan di sini bahawa definisi kestabilan politik itu di bawah satu lembaga kata, iaitu pemerintahan yang jitu tanpa sebarang pergolakan. Tidakkah begitu wahai ahli panel? Ya, benar. Ya, seterusnya.
selaku pemimpin, mereka haruslah memanfaatkannya kestabilan politik ini dalam negara Malaysia supaya kemajuan negara dapat dicapai seterusnya. Wawasan 2020 yang telah dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri kita yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat dicapai. Sidang hadirin yang saya menghormati, seperti mana yang kita ketahui ya, setiap sebuah institusi sekolah itu mempunyai badan kepimpinan mereka yang tersendiri seperti badan pengawas dan lain-lain. Oleh itu, badan-badan kepimpinan kecil ini mampu mengaplikasikan corak-corak kepimpinan yang adil dalam pemimpinan politik dalam sekolah mereka. Tidakkah begitu, wahai saudari pengurusi majlis? Benar, tepat sekali apa yang telah dikatakan oleh saudari sebentar tadi. Nampaknya saudara kita di sebelah sana kelihatan terhangguk-hangguk. Tak setuju, tidak begitu, ahli panel? Ya. Baiklah, sebelum kita membuang lebih banyak masa lagi, kita beralih kepada saudari Azira Amira untuk menjelaskan, mengupas dengan lebih lanjut tentang cara-cara bagaimana ya untuk kita menstabilkan politik di dalam negara maupun di luar negara itu sendiri. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan buat hadirin dan hadirat sekalian. Ya, bagaimanakah kita ingin membentuk sebuah politik yang stabil? Persoalan ini akan saya jawab sebentar saja lagi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian ya, jatuh, bangun sesebuah negara itu terletak pada kondisi politik itu sendiri. Oleh yang demikian, kestabilan politik itu merupakan elemen yang penting dalam menentukan kedudukan dan kemajuan sesebuah negara di persada dunia. Jika kita berbicara soal politik ya, pastinya hal ini akan bersangkut paut dengan pemimpin itu sendiri. Justeru, ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti hendaklah dimiliki oleh setiap pemimpin yang ada di setiap negara. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, antara prakasa dalam membentuk politik yang stabil ialah pemimpin yang dipilih atau dilantik ya hendaklah memiliki kebijaksanaan dan kecerdikan dalam setiap aspek, terutamanya dalam mengendalikan politik itu sendiri. Pemimpin juga ya perlulah mempunyai sifat-sifat atau nilai-nilai murni seperti nilai amanah, kejujuran, bertanggungjawab dan pelbagai lagi. Pemimpin yang memiliki nilai seperti ini ya sudah semestinya mampu membentuk politik yang bersih dan terhindar daripada sebarang anasir negatif seperti rasuah, percaya amanah dan pelbagai lagi. Tuntasnya di sini ya, kita boleh lihat bagaimana negara tersebut ditadbir oleh pemimpin yang berkaliber. Sebagai contohnya, kita boleh lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW mentadbir dan memimpin negara Islam pertama iaitu Madinah atau nama asalnya Yathrib. Baginda sentiasa menitik beratkan nilai-nilai murni dalam kepimpinan dan mentadbir Madinah tanpa sebarang unsur-unsur negatif yang mampu mencemarkan maruah pemimpin dan menjejaskan ekonomi Madinah. Nah, sudah terang lagi bersuluh bukan? Dengan kepimpinan baginda yang seperti itulah mampu meningkatkan kemajuan Madinah dan meluaskan lagi empayar Islam pada zaman itu. Konklusinya, pokok pangkal kestabilan politik itu terletak pada pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang berkaliber ya dan masyarakat yang tidak delikuen pasti dapat meletakkan negara Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain. Saya rasa itu saja pendapat saya buat kali ini, saudari pengurusi majlis. Terima kasih saudari Azira Amira atas pendapat anda sebentar tadi. Nampaknya saudari kita di hujung sana kelihatan sudah tidak sabar-sabar lagi untuk meneruskan acara forum kita pada hari ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Baiklah, jika sebentar tadi ya, panel kedua ada mengatakan bahawa pemimpin negara perlulah memiliki ya nilai-nilai murni dalam diri mereka dalam usaha untuk mewujudkan kestabilan politik di negara tersebut. Di sini ya, saudara pengurusi majlis, saya ingin membuat sedikit penambahan bahawa di samping nilai-nilai murni juga, pemimpin perlulah sentiasa berfikiran luas dan memandang kehadapan dalam usaha untuk menstabilkan politik di negara mereka.
Hal ini demikian kerana dalam usaha kita hendak mewujudkan negara yang maju dan bertamadun, pemimpin perlulah mempunyai perancangan dan strategi dan yang jitu lagi unggul. Tamsilnya di sini ingin saya berikan bahawa pemimpin yang memiliki ciri-ciri seperti ini merupakan seorang insan yang tidak asing lagi dalam dunia kita, iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pentadbiran yang dipelopori oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad juga telah berjaya memacu nama Malaysia ke arah kemajuan yang lebih mapan di pesada dunia. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan baru-baru ini, Presiden Bill Clinton telah membuat satu pengakuan rasmi di mana beliau sangat mengagumi tampuk pemerintahan yang dijalankan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sendiri. Di samping itu juga hadirin sekalian, Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur yang merupakan simbolik serta kebanggaan rakyat Malaysia juga merupakan salah satu daripada cetusan idea bernas beliau dalam usaha untuk memajukan sektor pelancongan di Malaysia, seterusnya memajukan Malaysia di mata dunia. Sekian dahulu daripada saya, Tuan Pengerusi Majlis. Maafkan saya, Pengerusi Majlis. Ya, saya. Izinkan saya menambah sedikit apa yang dikatakan oleh Saudari Hajar sebentar tadi. Tak tertunggu lagi, silakan saudari. Memang benar terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan kestabilan politik di sesebuah negara. Namun, apakah kesan jika sesebuah negara itu tidak stabil politiknya? Sesebuah negara tidak akan membangun dan maju sekiranya berada dalam keadaan yang huru-hara dan keadaan politiknya yang tidak stabil Krisis dan konflik yang berlaku di Iraq dan Sudan adalah contoh yang paling jelas yang boleh kita sidang hadirin dan kita boleh lihat sama-sama. Ketidakstabilan ini juga membuatkan Malaysia berada dalam satu persimpangan yang tidak menentu masa depannya. Hal ini adalah kerana pelabur-pelabur luar akan tertanya-tanya dan merasa tidak yakin untuk melabur ke negara Malaysia, memandangkan sekiranya pemerintahan kita sering bertukar tangan. Sudah tentulah dasar dalam negara dan luar negara akan turut berubah. Hal inilah yang ditakuti oleh pelabur asing dan mereka tidak teragak-agak untuk menarik keluar pelaburan mereka dan melabur ke negara yang lebih diyakini kestabilan politiknya. Saya rasa itu sahaja pendapat saya, wahai Muslim Majlis. Saudari Pengerusi. Ya, saudari. Tiba-tiba saya rasa terpanggil untuk menambah satu lagi kesan ketidakstabilan politik yang telah dikatakan oleh Saudari Amira sebentar tadi. Wah, nampaknya saudari kita ini mempunyai, bagaimana saya nak katakan, mempunyai cabang fikiran yang begitu luas. Silakan saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Seperti mana yang telah kita dengar sebentar tadi hadirin-hadirin yang saya kasihi, Saudari Amira dah menyatakan bahawa apabila politik di sebuah negara itu tidak stabil, ia mampu mengurangkan bilangan pelabur asing, seterusnya menjatuhkan ekonomi negara tersebut. Ingin saya tambah di sini bahawa bukan sahaja ekonomi negara itu akan meredup, tetapi juga keselamatan dan keamanan rakyat akan terancam. Sidang hadirin yang saya hormati hal ini kerana pergolakan politik yang berlaku itu akan mencetuskan keganasan dan peperangan yang mampu memberikan impak negatif, terutamanya dari aspek kemajuan negara. Selain itu rakyat juga akan melakukan berbagai keganasan seperti rusuhan, perosakan harta benda awam. Seterusnya, pembunuhan juga sanggup dilakukan kerana ucapan daripada pemimpin yang berapi-api yang membakar perasaan penyokongnya. Di samping itu juga hadirin-hadirat yang saya hormati, untuk pengetahuan anda, rakyat juga mampu membuat demonstrasi ataupun tunjuk perasaan yang dalam bentuk liar yang mampu menyebabkan rakyat yang tidak bersalah lain merasa tidak selesa untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Oleh itu selaku pemimpin, mereka haruslah bijak dalam mengatur satu persatu strategi demi mengelakkan daripada pergolakan politik ini berlaku
demi menjamin kesejahteraan, keamanan dan keselamatan rakyat itu sendiri. Setakat itu sahaja pendapat saya, wahai saudari pengerusi. Terima kasih saudari Fasha Omar dan saudari Azira Amira atas pendapat anda sebentar tadi. Nampaknya forum kita sudah menjadi semakin hangat, tidak begitu ahli panel? Ya, benar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bertanyakan pendapat saudari Siti Hajar tentang seandainya bagaimana ya jika politik di sesebuah negara itu stabil. Silakan saudari. Terima kasih saudara Pengerusi Majlis di atas soalan yang sememangnya telah saya nantikan pada hari ini. Baiklah ya, mengikut pandangan dan pendapat saya, jika politik di sesebuah negara itu stabil ya, sudah semestinya impak positif turut dirasai oleh rakyat dan negara tersebut. Kita sememangnya sebagai rakyat tidak mampu untuk menyangkal hal ini lagi kerana begitu banyak ya contoh negara moden yang pesat membangun didorong oleh faktor kestabilan politiknya sendiri. Antara contoh yang boleh saya berikan di sini ialah negara jiran kita, Singapura, di mana negara ini sama sekali tidak pernah ya mengalami sebarang rusuhan, perkauman, peperangan dan apa-apa jua situasi yang boleh menyebabkan kondisi di negara tersebut bergolak dan tidak stabil. Nah, lihatlah bagaimana bijak dan kreatifnya Presiden Singapura dalam memanfaat dan memanipulasikan kestabilan politik yang sedia ada di negara tersebut dalam usahanya untuk memajukan lagi dan memodernisasikan lagi Singapura ke arah kemajuan yang lebih mapan di masa hadapan. Sekian dahulu daripada saya, saudari pengerusi. Terima kasih saudari Siti Hajar atas ulasan yang telah diberikan. Setahu saya, Singapura ini jika hendak dibandingkan dengan negara kita Malaysia, besar lagi kan Malaysia daripada Singapura. Tidak begitu sidang hadirin? Baiklah, dengan berakhirnya kata-kata daripada saudari kita di ujung sana, maka kita sudah berada di ujung acara forum. Namun begitu, saya bakal memberikan peluang terakhir kepada ahli panel kita untuk memberikan kata-kata terakhir. Silakan saudari Fadisha. Aduh, berat rasanya hati saya untuk tamatkan perbincangan kita pada hari ini. Tidakkah begitu, wahai panel yang lain? Ya, betul itu. Beralih kepada tujuan kita semula ya. Hadirin yang saya hormati, dapatlah disimpulkan di sini bahawa kemajuan negara itu terletak pada pemimpin dan rakyat itu sendiri. Secara analoginya ya, saya dan juga hadirin-hadirat yang saya hormati mampu menganggap rakyat sebagai akar-akar tunjang yang kuat. Manakala pemimpin umpama zat-zat galian, seterusnya kemajuan umpama buah-buah hanya masak ranum. Kesimpulannya, rosaknya akar, maka tumbanglah pokok. Dan tanpa zat galian, maka buah-buahan yang masak ranum itu tidak cukup masak. Sekian, itu saja kesimpulan saya pada hari ini. Baiklah, silakan saudari Azira. Terima kasih. Sesungguhnya negara Malaysia ini merupakan sebuah negara demokrasi. Oleh itu sebagai rakyat ya, kita perlulah bijak dalam memilih pemimpin yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara kita. Sebenar pilihan raya yang semakin hampir ini, saya menyeru kepada sidang hadirin dan hadirat sekalian yang sudah berkelayakan untuk mengundi sahaja ya, agar sama-sama turun padang untuk mengundi pemerintah yang berkaliber dan berkualiti di negara kita. Pendayung sudah ada di tangan, perahu sudah ada di air. Apakah yang perlu kita semua fikirkan lagi? Renung-renungkan dan selamat beramal. Baiklah, dipersilakan saudari Siti Hajar. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin sekalian, ketahuilah bahawasanya yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipi tidak datang melayang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bekerjasama dalam usaha untuk menjamin lagi kestabilan politik yang sedia ada di negara kita. Seterusnya, membangun dan memantapkan lagi kemajuan negara agar Malaysia ya dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah seiring dengan negara moden yang lain. Sekian dahulu daripada saya, saudari. Demikianlah tadi kata-kata yang telah disampaikan oleh tiga orang ahli panel kita. Namun begitu, saya sungguh berat hati untuk melepaskan tangga ataupun tempat duduk saya sekarang
Kerana saya berasa bagaimana ya, hendak saya katakan, tidak mengapa saya simpan sendiri. Namun begitu, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Sukses unggul lagi segani, sekolah Pistari, pilihan Adinda. Forum kami berakhir di sini. Moga itipati mencerna minda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia daripada saya.